Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nope Channel. So hari ini saya ingin update ya sahabat semua berkaitan dengan saman fitnah oleh menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri, yaitu Menteri Agama. Ya, berkaitan fitnah yang dibuat oleh Papa Gomo. Sekalau semasa menfitnah, mempost fitnah, begitu berani sahabat-sahabat semua. Tapi apabila disaman, diarah untuk hadir ke mahkamah dan sebagainya untuk diserahkan saman ataupun saman tersebut, melarikan diri entah ke mana. Inilah perangai kaki-kaki fitnah, kaki-kaki menjajah berita palsu, menyebarkan, membuat hasutan dan sebagainya. Jadi siapa yang tidak kenal dengan individu ini, Papa Gomo, yang seringkali ya kalah di dalam saman fitnah. Saya masih ingat satu saman fitnah yang dibuat oleh Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga ya Papa Gomo ini diarahkan oleh mahkamah untuk membayar hampir 1 juta ringgit, sahabat-sahabat semua. Tidak habis-habis lagi hari ini dikaitkan pula ya Menteri Agama dengan satu fitnah yang kita anggap sebagai satu fitnah yang sangat tidak berasas. Jadi Menteri Agama hari ini memfailkan penghakiman ingkar pembelaan terhadap Papa Gomo. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan file penghakiman ingkar ini? Mari kita ikuti kenyataan media ini yang saya petik ya daripada Malaysia Kini, yang menyatakan bahwa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar akan menfailkan permohonan mahkamah untuk penghakiman ingkar pembelaan CID terhadap penulis blog kontroversi ataupun penulis blog kaki fitnah Papa Gomo. Ini berikutan defendant yang nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris masih belum memfailkan sebarang kehadiran di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan saman sivil difailkan pada 19 Oktober tahun lepas. Ketika dihubungi hari ini, Peguam Akbardin Abdul Kadir mengesahkan mereka akan menfailkan permohonan JID yang boleh menyebabkan Azri diperintah membayar ganti rugi am, teladan teruk dan punitif yang akan ditentukan oleh Mahkamah Sivil. Peguam itu juga berkata pada mulanya mereka telah menfailkan penghakiman ingkar kehadiran terhadap Azri, tapi Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong semasa Presiding Mahkamah hari ini menasihatkan mereka untuk menfailkan permohonan untuk penghakiman atas keingkaran pembelaan. Difahamkan ini disebabkan oleh sifat pampasan yang diminta oleh Naim melalui saman fitnah. Hakim meminta kami memfailkan semula sebagai penghakiman ingkar pembelaan, katanya. Kata peguam itu, sebab menambah bahawa Pesuruhjaya Kehakiman memberi masa kepada plaintiff sehingga pengurusan kes seterusnya pada 27 Mac untuk menfailkan permohonan. Azri tidak diwakili semasa prosiding dalam talian hari ini. Di bawah undang-undang, defendant mempunyai 14 hari dan tarik ya dari tarik yang diserahkan salinan tindakan sivil untuk tampil ke Mahkamah Sivil. Menurut salinan afidavit penyampainya, peguam plaintiff telah menyampaikan saman fitnah terhadap Azri di dua alamat defendant yang diketahui serta email antara 25 dan 26 Oktober tahun lepas. Sebabkan kata sistem pemfailan dalam talian Badan Kehakiman tidak menunjukkan sebarang memorandum kehadiran difailkan oleh Azri atau pasukan peguamnya terhadap tuntutan Mahkamah Naim. Malaysia Kini cuba menghubungi peguam Papa Gomo ini berhubung dengan perkara itu. Naim yang merupakan bekas Ketua Hakim Syariah menyaman Azri berhubung hantaran Facebook. Ya, plaintiff mendakwa catatan defendant juga termasuk klip TikTok 6 minit 41 saat yang menyentuh ahli parlimen DAP Howard Lee yang memetik ayat Al-Quran. Naim mendakwa Papa Gomo dalam catatan Facebook yang disertakan video TikTok itu telah mengaitkan menteri itu dengan dakwaan seksual berkenaan. Dalam menolak dakwaan itu sebagai tidak benar, plaintiff berhujah bahwa hantaran itu antara lain membayangkan bahawa dia menunggang agama meski mempunyai dakwaan seksual. Naim juga mendakwa hantaran itu menggambarkan dia bersekongkol dengan DAP untuk kepentingan pribadinya sambil mengedepankan kepentingan masyarakat Islam. Jadi menerusi tuntutan mahkamah itu, menteri berkenaan memohon untuk mendapatkan pelbagai pelepasan termasuk perintah mahkamah supaya penulis blog itu membuat permohonan maaf secara terbuka memadam secara kekal siaran dalam talian dan tidak mengulangi kenyataan yang didakwa berunsur fitnah itu.
Naim juga menuntut ganti rugi am, teladan teruk dan punitif yang tidak dinyatakan. Faedah tahunan 5% ke atas jumlah yang diberikan. Kos dan sebarang relief selanjutnya untuk difikirkan sesuai oleh pihak mahkamah. Pada 12 Januari tahun lepas, polis telah melancarkan siasatan. Dakwaan seorang hakim kanan ketika itu dikatakan telah melakukan gangguan seksual terhadap wanita yang sudah berkahwin pada tahun 2020. Hakim kanan itu kemudian yang membuat laporan polis terhadap penuduhnya mendakwa dia dituduh secara palsu. Naim juga sebelum ini menyaman ahli majlis tertinggi UMNO, Lokman Adam, berhubung hantaran dalam talian mengenai dakwaan itu. Lokman sejak itu mohon maaf secara terbuka di hadapan Mahkamah Sivil dan menyelesaikan saman fitnah itu. Itu dia sahabat-sahabat semua, antara ulasan ya apa sebenarnya yang berlaku. Kenapa Menteri Agama ini memfailkan penghakiman ingkar ya pembelaan terhadap Papa Gomo. Karena macam yang saya katakan sahabat semua, kita lihat Papa Gomo ini kalau menfitnah, selain dia lah ya, ramai lagi kaki fitnah sebenarnya, tapi Papa Gomo ini kalau menfitnah sangat hebat ya, seakan-akan fitnahnya itu benar dan sebagainya. Tetapi realitinya sahabat semua, itu hanyalah satu fitnah semata-mata untuk kepentingan politik, untuk menghasut rakyat, membenci kepada kerajaan, kepada Menteri Agama ini juga. Jadi apa pandangan anda sahabat semua, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan Google ya terpaksa memohon maaf kerana mengakui ya silap nilai ringgit Malaysia yang mana menyebabkan walaun-walauntit, kaki-kaki fitnah, antaranya Papa Gomo lah, dia pun ada membuat juga fitnah, dan juga seperti Ratu Fitnah, siapa lagi, pemimpin Perikatan Nasional, Wan Saipul, Wan Janawibawa, Ratu Naga, mereka selain itu termasuk juga ya walaun-walauntit turut membuat posting-posting berkaitan dengan isu ini. Tapi hakikatnya sahabat semua, Google Malaysia hari ini telah pun memohon maaf sesulan kesilapan memaparkan kadar pertukaran dolar iaitu USD kepada ringgit yang disiarkan di laman cariannya. Permohonan maaf itu dibuat kepada Bank Negara Malaysia menerusi ciapan di laman X rasminya hari ini. Google Malaysia dalam ciapannya memaklumkan pihaknya telah menyelesaikan isu berkenaan bersama pihak ketiga. Kami segera menghubungi pihak ketiga yang memberikan maklumat kadar pertukaran USD untuk membetulkan kesilapan. Isu berkenaan kini telah diselesaikan dan kami mohon maaf atas sebarang kekeliruan yang berlaku, katanya. Jadi sila rujuk sumber rasmi seperti laman sesawang Bank Negara Malaysia untuk membuat sebarang keputusan berkaitan dengan hal kewangan ciapnya. Dalam pada itu, Google turut menjelaskan bahawa mereka menyediakan kadar tukaran mata wang hanya untuk tujuan maklumat. Pada 16 Mac lalu, Bank Negara Malaysia dengan tegas menolak data tidak tepat mengenai kadar pertukaran ringgit yang tersebar menerusi media sosial berdasarkan pertukaran USD My Ringgit yang salah oleh Google pada 15 Mac yang lalu, sehingga menyebabkan ya geng-geng kaki fitnah, geng-geng menyebarkan maklumat, menghasut semua ini begitu riak sekali ya, membuat hantaran-hantaran posting di dalam media sosial. Sehingga hari ini sebenarnya kita masih belum melihat ya walaun-walauntit pemimpin ataupun kaki-kaki fitnah ini, ada yang belum melihat ya, ada di antara mereka yang belum mendelete posting ya yang boleh dikatakan sebagai berita palsu itu sahabat-sahabat semua. Jadi jelas dan nyata bahwa begitu terdesaknya ya cyber trooper dari Perikatan Nasional ya walaun-walauntit sehingga membuat ya posting sebegini rupa. Inilah yang agak mengejutkan kita. Adakah mereka ni sanggup melihat negara kita ini runtuh? Adakah mereka ni mahu untuk mensabotas ekonomi kita, sahabat-sahabat semua? Itu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.